Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar 4 Bestari yang cikgu kasih sekalian. Okey, so hari ini kita dah selesai dengan bab 4, selesai ya, iaitu periodic table. So hari ini cikgu akan masuk kepada bab 5. Okey, untuk perbincangan bab 4 ya, cikgu akan minta awak untuk buat latihan yang di belakang tu. Ya, dan kita akan buat Gmeet ya minggu ni. Nanti kita tengok masa yang sesuai. Mungkin pada hari Selasa tengok kita nak buat waktu yang sepatutnya ataupun kita nak ubah pada waktu yang sesuai dengan awak, malam ke mungkin. Ya, nanti cikgu akan bagi tahu kemudian. Tapi kita nak teruskan ya. Nanti cikgu akan bagi task kat awak lah, apa yang awak perlu buat ya untuk latihan awak ya. Okay, so today we will start with our new chapter, which is chemical. Cikgu akan guna yang ni lah, chemical bond hari ni ya. Kita akan belajar tentang chemical bond ataupun ikatan kimia. Okay, kita ringkaskan. Cikgu tak nak ambil masa yang sangat banyak untuk bab ni, tapi kita cubalah untuk buat yang terbaik. Sebab kita ada banyak bab lagi sebenarnya. Cikgu tak habiskan bab 6, satu bab yang sangat-sangat panjang dan penting untuk awak. Tapi bab 5 ni dia berkait dengan apa yang kita dah belajar pada previous lesson lah dalam periodic table. Okay, apa yang kita belajar dalam periodic table kita akan apply dalam bab chemical bond ni. Okay, chemical bond we have 5 types of chemical bond. Okay, but two types of bonding is a very important one, which is ionic bond. Ya, ionic bond. Lagi kita ada covalent bond. Okay, and then kita ada hydrogen bond. Ya, hydrogen bond, and then kita ada dative bond, ikatan datif ya, ikatan hidrogen, and then last kali kita ada metallic bond. Metallic bond ni kita panggil ikatan logam lah, ikatan logam. So kita ada 5 jenis ikatan. 3 jenis ikatan ni awak baru belajar ataupun silibus yang baru. Tapi sebelum ni kita hanya belajar 2 saja ikatan, iaitu covalent bond dan juga ionic bond sahaja. But kita akan sentuh juga hydrogen bond, dative bond dan metallic bond ni tak banyak, sikit-sikit saja kita akan sentuh. Tapi tumpuan kita adalah kepada 2 ikatan yang penting ni, iaitu ionic bond and covalent bond. So hari ni cikgu akan pergi satu dulu. Cikgu nak awak faham dulu berkaitan dengan ionic bond lah. Okay. Ionic bond. What is ionic bond? Ionic bond is a bond that, ikatan yang terbentuk, bond that form when atoms join together. Suatu atom ya, dia bergabung bersama, join together by transferring of electrons between metals and non-metals. Okay, boleh ambil nota ni lah. Simple je. Ikatan yang terbentuk apabila atom bergabung bersama melalui pemindahan elektron ya, melalui pemindahan elektron di antara between logam dan bukan logam. So ionic bond is formed between metal and non-metal. Ya, tak ada ionic bond di antara metal dengan metal, itu bukan ionic bond. Ataupun non-metal dengan non-metal pula, itu ialah covalent bond. Okay, so ini bagaimana dia buat? Satu akan metals, dia akan donate electrons, while our non-metal will receive electron. So dia ada, maksudnya dia berlaku pemindahan elektron di situ, transferring of electrons. Okay, bagaimana kita nak mulakan bila kita nak buat ya? First kali apa yang kita perlu buat adalah, okay, kita ambil satu contoh ya, one example. Okay, example, one example.
kita punya contoh kita di antara, kita ambil di antara natrium ya dengan klorin. Okey, sorry. Yang dengan klorin ya. Okey, so first kali kita kena tengok dia punya susunan elektron dia. Susunan elektron bagi natrium adalah 2.8.1. Okey. While klorin pula adalah 2.8.7, 2.8.7. Okey, apa yang natrium buat di sini? Untuk to achieve a stable octet electron arrangement, to achieve a stable electron octet arrangement, natrium ataupun sodium dia perlu derma. Sebabnya dia belakang octet, nak octet mesti nak 8 kan. So dia atom natriums have to donate 1 electron. Bila dia donate electron, klorin 2.8.7. So klorin to achieve a stable octet electron arrangement, dia perlu apa? Receive 1 electron supaya belakang ni dia jadi 8. Okay, so bila satu menderma, satu menerima, so dia akan membentuklah ikatan kita panggil sebagai ionic bond. Okay, so bila dia menderma, natrium dia akan menjadi natrium plus lah. Okay, kalau kita nak lebih faham ya, tunjukkan ya. Pada peringkat awal, natrium kita ada proton ya. Kita tengok proton dengan elektron sama ya. Proton dengan elektron sama. Proton kita ada 8, 9, 10, 11. Elektron pun pada awal dia 11. So bila dia derma satu ya, elektron dia derma satu, so elektron pada akhir dia akan jadi 10. Okey. So bila elektron dia jadi 10, proton ada 11, elektron dia ada 10. So dia bercas positif 1. Okey, sebab proton dia melebihi dia punya elektron dia. Okey, untuk klorin pula, proton dia 17 pada awal, elektron dia ada 17 juga pada awal. Okey, but the electron ataupun the atoms receive 1 electron. So receive 1 electron jadi 18 elektron. Elektron bercas negatif, so proton bercas positif. So charge di dalam atom tersebut dah jadi negatif 1. Okay, so sebab itulah sodium dia punya charge ialah positif, manakala klorin pula charge dia adalah negatif. Okay, so kita pun lukis gambar rajah ya. Bila kita lukis gambar rajah, kita kena buatlah titik tengah tu adalah dia punya proton ataupun nukleus dia, and then dia ada 2 elektron, 2.8 lah, 2.8. And then di luar ni ada 1 lagi satu kan, 2.8.1. And then di sebelah dia pula kita tambahkan dengan klorin kita ya. Klorin kita ni natrium tambah dengan klorin, cikgu buat color lain pula klorin. Klorin kita adalah 2.8 0.7. Okey, 7. So, apa yang berlaku? Dia akan derma. Elektron di luar ni dia akan derma, dia akan masuk kat sini lah. Elektron tu akan bergerak dan masuk dekat kita punya klorin kita. So, gambar rajah akhir dia bila kita lukis gabungan dua-dua tu, sekarang ni dia dah jadi charge lah. Dua-dua ni dah jadi charge. Bila kita dah ada charge, kita akan kurungkan dia. Natrium kita, satu dah derma tadi kan, 2, 8 sajalah. 2, 8, 8. And then dia ada charge positif di luar. Okay. Then, bagi klorin pula, sama juga, kita lukis macam biasa. 2, 8. Dan dia ada satu lagi di luar dia, 8 juga kan. 3 shells. Okay, 8. So, dia punya charge dia negatif. So, ini adalah gambar ataupun kita punya
kita punya gambar akhir kita ataupun kita punya diagram for our ionic bond between natrium and chlorine. So last kali kita akan tulis dia sebagai sodium chloride. Beginilah dia dah. Positif and negatif dia akan tertarik di antara satu sama lain, so dia akan jadilah sodium chloride. Okey. Alright, so kita ambil pula contoh yang kedua pula kali ni. Cikgu nak ambil pula di antara dua yang berlainan ya. Contoh ya. Cikgu ambil di antara magnesium dan juga klorin. Okey. Magnesium is magnesium yang kedua. Magnesium 2.8.2. Klorin pula 2.8.1. Okey. So, magnesium dia perlu buat apa? Atom magnesium have to donate 2 electron to achieve a stable octet electron arrangement. Dia perlu menderma 2. Manakala klorin pula klorin 2.8.7. Klorin pula hanya boleh menerima satu sahaja elektron. Okey. So, kalau magnesium nak derma 2, klorin hanya boleh terima 1 kan? Sebabnya klorin hanya memerlukan 1, tapi magnesium perlu derma 2. Jadi bagaimana kita nak buat? Sebab itulah kita guna dulu cara yang kita buat ataupun apa yang awak dah hafal dalam siri elektrokimia. Okay, dalam siri elektrokimia kita dah tahu magnesium adalah 2+. Manakala klorin pula minus. Okey. Magnesium 2+ lah dalam kalau nak kahwin mesti ada zat valen kan. Dan OO sokonopo tu kita ada klorin, fluorin, bromin tu Cl- kan. So kita silangkan awal-awal. Ini awal-awal kita buat supaya kita nak confirmkan berapa bilangan magnesium and then how many chlorine. How many atom chlorine that we need to form that ionic bond. Okay, so magnesium 2 kan, dia turunkan nombor dia, klorin pula 1. So MgCl2. So to form magnesium chloride, we need 1 ion magnesium and 2 ion chlorine. So 2 ion chloride lah. Jadinya di sini tak boleh lagi lah. Maksudnya kita perlukan 2 klorin di sini. So kena ada satu lagi klorin di sini. Klorin maksudnya 2.8.7. So kita ada 2 klorin di situ. Okey, jadi magnesium ni tadi dia akan derma 1 di sini. Satu lagi dia akan derma di sini. Ya. So dia akan dapatlah MgCl2. So magnesium kita bila dia derma dia akan jadi Mg2+. Okay, Cl pula dia akan jadi Cl-. Okay, so bila kita nak lukis, ya, cikgu tak payahlah lukis semua tadi kan. Kita just lukis terus, ya. Kita lukis terus di mana we draw the diagram ataupun kita draw the electron arrangement for magnesium chloride, 1 magnesium and 2 chloride ion. Okay, so di tengah-tengah dia kita buat magnesium 2.8 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so magnesium 2+. So kita kurungkan magnesium 2+. Okay, and then chlorine kat mana nak lukis? Kiri dan kanan. Sebabnya positif, sini negatif, sebelah sini negatif, sebelah sini negatif. Awak tak boleh buat magnesium sini chlorine kat sini, klorin juga kat sini. Tak boleh. Nanti dia negatif-negatif dia akan menolak. Negatif-negatif akan menolak. Tak boleh ya. So mesti diapit lah magnesium tu in between chloride ya. So you pun lukislah you punya chloride ya. So chloride di sini 2.8.8. Okay. Kalau elektron kita lukis secara pairing lah. Tutup dia, then minus di luar, and then sebelah sini pun sama sebab kita perlukan gambar kita punya susunan elektron kita ataupun formula elektron tu Mg, formula molekul kita, formula ions kita MgHCl tu kan. So tu 8 8. Okey, lukis lagi.
sampai 8. Pastikan the number of electrons ni betul lah. Lukis tu kena betul lah. Macam cikgu cepat sikit kan. So minus di sini. So kita dapatlah lukisan kita dengan baik ya. Okey, last sekali ya, cikgu cuba ambilkan 20 minit ah. So last sekali cikgu ajar awak bagaimana kita nak buat ayat ya. Kita nak buat ayat. Okay, how we want to write the essay for the ionic bond tadi. Kita nak menjawab soalan essay ataupun kita nak menulis bagaimana kalau kita nak ceritakan kita punya proses tadi tu. Okay, first kali dia akan bagi kita magnesium dengan katakan klorin tadi kan. Magnesium dan klorin tadi awak pun buat. Okay, so awak dah buat, awak pun tahulah. Awak akan dapat magnesium klorida macam ni kan, dapat. Okay, so awak pun dah lukis semua. First kali bila awak nak cerita, first ayat pertama you bagi tahu dulu susunan elektron. Okay, susunan elektron. Okay, the electron arrangement. First kali. Electron arrangement for atom magnesium is 2.8.2 while atom chlorine have 2.8.7. Okay, so dapat satu markah. First bagi tahu tentang electron arrangement. Second, you bagi tahu dia perlu derma berapa. How many electron that atoms need to donate or that atom need to receive to achieve a stable octet electron arrangement. Okay, so you pun buat ayat dia. To achieve, yang ni kena buat ya. To achieve a stable octet electron arrangement, untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Ni ayat pertama kita. Ayat ni awak akan dapat satu markah. Ya. Okey, ayat ni dapat satu markah. Dia buat ayat ketiga. Atom ataupun salah ni terbalik ya. Magnesium atom ya. Balik. Chlorine atom. Ya. Okay, to achieve a stable octet electron arrangement, chlorine, magnesium atoms have to donate how many? 2 electron. 2 electron and form dan membentuk Mg2+. Okay. Ya. Bila dia dah derma dia jadilah Mg2+. And then yang keempat, ayat kita klorin pula cerita pula. Atom ni penting. Mesti perkataan atom. Awak tak boleh bagi tahu dia the electron arrangement for magnesium. Salah. Mesti for magnesium atom. Sebab kita sekarang ni nak cerita pasal atom tu. Elektron, proton, apa saja berkaitan dengan proton, elektron ni mesti bagi tahu atoms. Kita tak cerita pasal keseluruhan dia. Kita cerita pasal atoms. Okay, and then chlorine atom have ataupun need kan, have to donate ataupun need to receive lah ya, to receive 1 electron and form chloride ion chloride ya, chloride ion ya, chloride ion. Magnesium ion, magnesium 2+ tu pun dah ion dah, chloride ni pun dah ion dah, tak payah tulis perkataan ion tak apa. Okey, chloride ya, chloride ion. Okey, number 5 baru kita gabungkan ya. Okey, kita gabungkan berapa banyak magnesium kita nak yang akan membentuk ikatan tu dan juga berapa banyak klorin. So kita tengok tadi magnesium kita 1, klorida kita ada 2 kan. So kita pun sebutlah ya, kita beritahu dia dua-dua tu tertarik ataupun tiga-tiga kita punya ion tu tertarik oleh satu daya elektrostatik yang kuat ya. Okey, so kita akan sebut magnesium ion and 2 kita sebut 2 ya, 2 chloride ions will
attract, akan tertarik, ya. Attract together by a strong electrostatic force. Ya. Magnesium and ion magnesium ion and chloride ion will attract together by a strong electrostatic force and form ionic bond dan membentuk ikatan ionic bond, awak koma MgCl2, ya. So habis, siap. Inilah ayat yang awak perlu buat. First, kita ulang balik, ya. First, bagi tahu tentang dia punya electron arrangement. The electron arrangement, magnesium atom is 2.8.2 while chlorine atoms is 2.8.7. To achieve a stable octet electron arrangement, magnesium atom have to donate 2 electron and form magnesium 2+. Chlorine atom have to receive 1 electron and form chloride ion. Magnesium ion and 2 chloride ion will attract together by a strong electrostatic force and form the ionic bond. Magnesium chloride. Okay. So, apa-apa saja proses first mesti buat macam tu dululah. Mesti buat begitu dulu. Kalau kita nak gabungkan di antara magnesium dengan oksigen, so kita buat je lah magnesium 2+, oksigen 2-. So awak dapat MgO. So 1 magnesium, 1 oxida ion. So gabung. Ayat dia sama je macam tadi tu. So yang ni awak boleh jawab lah. Cuba buat. Okey. So selesai, selesai untuk ionic bond. Okey. So cikgu nak, kalau boleh awak buat latihan sikit lah berkaitan dengan ni. Okey. Okey, ionic bond ni 5.2 boleh. Awak try tengok 5.2, ya. Di situ dia bagi half equation juga, Dia bagi half equation. So tak apa, nanti cikgu akan tunjuk kat awak bagaimana kita nak buat half equation kita. Ya. Then tapi awak boleh lukislah. Dia minta awak lukis pembentukan magnesium jadi ion magnesium, pembentukan aluminium jadi ion aluminium. Okey. So boleh cuba buat daripada muka surat 88, 89, 90, 91, ya. 88 sehinggalah 92, ya. 92. Okey. Ini adalah kita punya, awak punya latihan yang awak perlu buat. Okey. So nanti kita punya kelas GMIT nanti hari Selasa kita akan bincang jawapan dia. Ya, kita akan bincang jawapan ini, bukan yang ni lah. Yang ni cuba akan bagi masa untuk awak buat lah. Kita akan bincang untuk form 4 lah, yang predictable punya. Okey. So yang ni, latihan ni kalau awak siap, awak hantar kat cikgu. Ya. Dan ada beberapa orang yang memang hantar. Terima kasih banyak, cikgu ambil maklum. Bila awak hantar latihan tu, cikgu akan bagi markah yang lebih tinggi dalam PBD awak, ya. Pentaksiran bilik darjah awak memang cikgu akan bagi. Cikgu berpegang pada janji, ya. Contoh macam Susmita, ya. Selalu hantar latihan kat cikgu. Terima kasih. Ya. Lagi Sasi Reka pun dah lama juga tak hantar. Cikgu ambil tahu, semua yang hantar latihan kat cikgu. Terima kasih. Okey, itu saja. Kita sambung untuk kelas akan datang hari Selasa. Cikgu akan maklumkan kemudian nanti lah kita nak buat pada waktu tu ke ataupun kita nak buat malam.
Malam cikgu rasa lebih fleksibel lah, sebab semua orang pun tengah berehat kan. So masing-masing pun mungkin ada peranti di rumah, sebab parent pun dah balik kerja. Nanti kita tengok kita akan buat bila. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan jumpa lagi.